Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita tengok contoh-contoh pemimpin yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yang mana pengikut mereka akhirnya semua dihumban ke dalam neraka. Kalau tidak, Tuhan tak turunkan Quran. Walaupun tidak berlaku zaman Nabi, zaman Nabi Musa berlaku, zaman Nabi Isa. Tapi kenapa? Pengajaran. Saya ulang sekali lagi, Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran adalah mau'izah, pengajaran. Dalil Quran di antaranya surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Dalam Quran itu banyak pengajaran yang datang dari Tuhanmu. Allah rakamkan kisah Abu Lahab, kisah yang kita nak sebut ni, di antaranya Namrud. Namrud ni di Babylon, Iraq. Kalau saya salah tu tuan-tuan carilah. Namrud. Jadi kita nak di antaranya ayatnya Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 257. Bila kita menjadikan seseorang itu pemimpin yang tidak memimpin rakyat berdasarkan perintah Allah, petunjuk Al-Quran dan Sunnah, binasalah kita di akhirat. Tentu dengan ayatnya. Allahu waliyul, saya sebut Al-Baqarah 257. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini dalil. Dengar elok. Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah memimpin kita, tuan-tuan? Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu dipraktikkan oleh seorang insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Macam mana cara Allah memimpin kita? Dengan mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada petunjuk, cahaya petunjuk. Siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, duduk tempat gelap, dia keluar duduk tempat cerah cantik. Tapi Allah sebut walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, awliya'uhumut taghut, pemimpin mereka ialah taghut. Contoh dia Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, tu semua taghut. Sekejap lagi kita bawa dari Quran. Apa kerja pemimpin yang status dia taghut? Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, mengeluarkan manusia daripada cahaya petunjuk kepada kegelapan, kesesatan. Ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah akibat, tuan-tuan, bila kita dipimpin oleh pemimpin yang berstatus taghut. Pemimpin kita yang utama Allah, yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman. Kena faham. Ada dalil Quran Al-Maidah ayat 55 dan 56. Baik. Kemudian ingat, siapa-siapa yang menjadikan yakni orang-orang yang tidak beriman sebagai pemimpin, bahkan mereka ni kedudukan status mereka sebagai taghut, kita yang dapat cahaya petunjuk akhirnya pergi duduk tempat gelap. Mereka menyesatkan kita, sebagaimana hadis innama akhafu ala ummati al-immatal mudillin, hadis Abu Daud dan Ahmad. Baik. Jadi kita nak buat contoh. Pertamanya Namrud. Cerita Namrud ni tadi ayat Al-Baqarah 257, 258 tu cerita dia. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahu mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم
fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini ayat dah. Al-Baqarah 258, kisah pemimpin yang berkedudukan Taghut, status dia Taghut. Kata almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa antaranya, beliau menyebut yang kata Namrud ni Tok Bilal, tiap kali dia nak bagi makan rakyat jelata dia, pegawai dia akan bertanya terlebih dahulu, siapa Tuhan kamu? Kan? Mana-mana rakyat jelata mengaku atau menjawab Namrud Tuhan aku, dia bagi makan. Ringkas cerita, bila tiba giliran Nabi Ibrahim alaihissalam, soalan yang sama diajukan, dia jawab Tuhan yang ku sembah Allah. Jadi ada kelainan jawapan, tak sama lah. Jadi pegawai ni masuk menghadap, jumpa Namrud, buat laporan. Di luar sana ada seorang rakyat tuanku yang tidak mengaku tuanku sebagai Tuhan. Itu dia. Ni kata Taghut, tuan-tuan. Namrud kata, bawa, panggil dia masuk mana? Nabi Ibrahim muda lagi. Kamukah yang tidak mengaku aku sebagai Tuhan? Saya tuanku. Kan? Cuba hang cerita mai kat aku Tuhan yang hang sembah tu boleh buat apa? Tu ayat dah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan yang ku sembah menghidup dan mematikan, yakni makhluk. Qala, kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga boleh buat benda yang sama. Kalau Tuhan hang boleh menghidup dan mematikan makhluk, aku boleh buat benda yang sama. Lalu diarahkan supaya dua banduan dibawa masuk menghadap, dikeluarkan daripada penjara, masuk menghadap. Yang A tu dia kata, mulai hari ini aku bebaskan kamu, baliklah ke kampung halaman kamu. Kan? Hak B tu dia bunuh. Dia bunuh dengan izin Allah, mati. Kita ingatlah, kita mati hanya dengan izin Allah. Dari Quran Ali Imran 145. Kena yakin mati ni sebab tu ada lah kan. Tapi memang dah takdir tu nak mati. Tapi kalau Allah tak izin tak mati. Ada orang jatuh kapal terbang tak mati. Ada orang kena tembak point blank dekat. Siapa dia? Ronald Reagan. Kalau Fauzi kenal dia lah, Ronald Reagan. Tapi Fauzi dia kenal Donald Trump kawan baik dah kan. Ronald Reagan kena tembak berdepan. Kalau tak salah saya 2 peluru, tak mampu sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Kita mati hanya dengan izin Allah. Ni bawa akidah kita betul, baru tak takut kat orang kan. Betul tak Bilal? Yakin sekali lagi saya nak ambil rimau tak tentu. Nak tengok. Nak lari tak lari. Orang kena lari lah. Ikhtiar usaha kena ada. Kan? Cerita benda tu. Kira tawakal tinggi kan. Kita duduk sekandang dengan rimau. Rimau kata apa punya rezeki lah hari ni cantik. Ya Allah. Tak gaduh kerja apa dah. Mai dah ada seorang. Dia faham clear. Kan? Tak boleh lah macam tu. Ikhtiar usaha, tapi hakikatnya mati kita ni ketentuan Allah. Baik. Jadi kawan tu mati, dia kata hang tengok. Apa bezanya? Inilah Taghut tuan-tuan. Pemimpin yang cuba menyaingi kekuasaan Allah. Siapa-siapa ada jenis ni memang rosak akidah. Hak percaya kat dia pun rosak akidah. Jadi bila dia kata macam tu, tak apalah. Nabi Ibrahim kata, Tuhan yang ku sembah menerbitkan matahari di sebelah apa nama? Timur. Kan? Turun ke barat.
Saya minta tuanku tolong ubah keadaan ini pada esok hari. Yang ni dia pening kan. Dia kata macam mana aku nak buat benda ni kan. Dia pun tahu dia tak ada kemampuan. Tu yang dia telefon kawan baik dia, Donald Trump. What am I supposed to do now? Please advise me. Dia cakap orang putih kan. Donald Trump kata senang bakar hidup-hidup. Tuan, masa tu Allah tunjuk lagi kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim dibakar, kata almarhum Tok Guru Haji Soleh, 2 minggu dihimpun kayu cukup besar-besar, banyak ni, cukup besar. Kawan nak bakar tu duduk jauh, dia panah, takutnya kalau duduk dekat samak dengan dia balik awal kan. Dia panah, pum, terbakar, bum. Dia Namrud kata sangat hang no. Kali ni ada akal sama satu Tuhan kata qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69. Qulna ya nar kuni betul tak? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kata, wahai api, aku perintahkan kamu jadi sejuk, selamatkanlah Ibrahim. Jadi Titorut ni Namrud tengok alamak tak terbakar pula dah. Baru dia ada akal. Allah hantar tentera Allah seekor nyamuk putih. Kalau Abrahah dia berkenaan dengan burung, yang ni hantar nyamuk. Seekor nyamuk putih ni dia sengat, dia gigit setiap tentera Namrud, jatuh seorang demi seorang mampu. Namrud tengok keadaan tu, lari balik ke istana, tutup pintu, tutup tingkap, kata Tok Guru, selamat aku, nyamuk ni mesti tak boleh main lah. Masa dia duduk cangak-cangak, nyamuk tu duduk ada di atas lah, masuk lagi awal pada dia. Kata Tok Guru, masa dia mendongak ke atas tu lah Allah perintah nyamuk tu terbang masuk dalam lubang hidung, sengat, mampu tu golek. Tuhan ajak dengan nyamuk. Tu ada satu video orang tak tadi, saya tak pernah tengok benda ni. Orang mati kena panah halilintar, kilat-kilat. Saya tak pernah tengok semua hidup Ustaz. Tujuh. Jadi saya dipahamkan kalau jenis hujan ni jangan berteduh di bawah pokok, jangan duduk di kawasan lapang. Dua benda saya pun tak tahu. Dia faham tak? Tengok sekali panah 4 orang tergolek. Kita duk lawan Tuhan tak menang tuan-tuan. Dia hantar nyamuk. Abrahah dia nak meruntuhkan Kaabah. Allah hantar burung tu pergi lepas batu tu daripada neraka, panas, habis jadi macam ulat, macam daun makan ulat. Tu cerita contoh dalam Quran, seorang pemimpin yang menyesatkan rakyat jelata sehingga dia menganggap diri dia ni sama seperti Tuhan. Jadi sebab tu kita perlu berhati-hati kalau ada jenis ni bukan pemimpin kita. Sebab apa tuan-tuan? Dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97-98, ni jawapan rakyat yang telah tertipu dengan sifat pemimpin seperti Namrud. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Pasal apa? Rakyat Babylon, Iraq ni, mereka memang mengaku Namrud tu Tuhan. Kalau mereka tak mengaku Tuhan, tak boleh makan. Di akhirat Tuhan cerita, kita pun jaga sikit. Demi Allah, mengaku ke Allah, pergi mengadu ke Allah. Sesungguhnya sewaktu tallahi in kunna lafi, sesungguhnya kami ni, yakni ketika di dunia dulu memang dalam kesesatan. Kenapa? Inusawwikum bi rabbil alamin, kami sama akan puak-puak ni seperti kamu, seperti Allah. Kami menganggap pemimpin ni macam Allah.
Tu cerita dia. Asy-Syu'ara 97, 98. Jadi tuan-tuan, siapa pun jadi pemimpin, jangan kita anggap mereka sebagai Tuhan. Tak. Orang lain perintah pun kita boleh hidup atau duduk bimbang. Cuma kita nak cari jernih-jernih lah.